الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tuan-tuan pengguna masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan tuan-tuan Siap, Fadil Ustaz Ahmad Firdaus bin Osman, Imam 3 Masjid Jami Sungai Pelong. Seterusnya barisan tuan-tuan guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia nikmatnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan dan kesihatan yang baik. Dan marilah sama-sama kita gunakan sebaiknya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada hari ini untuk kita terus melakukan amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah Ta'ala terima Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Allah Ta'ala redha dengan amalan kita. Allah Ta'ala redha kita, dan Allah Ta'ala makbulkan doa kita, dan mudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, banyakkan lagi amal kebaikan. Kita tak tahu mana satu amal kita yang Allah Ta'ala terima. Mungkin banyak amal kita, tapi dalam banyak-banyak amal hanya perkara yang kecil sahaja yang membawa kita ke syurga. Kita tak tahu. Kalau yang perkara yang besar yang kita buat itu yang membawa kita ke syurga, alhamdulillah, terbaik, terbagus kan. Tetapi antara banyak-banyak amal kita tak tahu mana satu amal kita yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang sekecil-kecil membuang sampah, mengutip sampah di jalanan, buang di tong sampah, itu pun adalah amalan yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah kita sementara kita ada sementara kita masih ada tenaga, ada masa, ada kudrat yang kuat ini, marilah sama-sama kita membanyakkan amal ibadah kita. Mudah-mudahan lagi banyak amal ibadah kita, lagi mudah kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah taala, kita masih lagi dalam fiqh munakahat. Kita masih dalam kitab Matal Badrain wa Jama'ul Bahrain. Kita masih lagi dalam bab yang berkaitan dengan talak lagi. Kita akan membicarakan permasalahan-permasalahan dalam berkaitan dengan talak ataupun cerai, Okey, baik, kita patah balik pada bab yang ke-10 yang kita mungkin penjelasannya kurang jelas pada sesi yang lepas. Jatuh talak jika disandarkan kepada mahal. Mahal ni apa? Bukan mahal harga barang. Mahal itu adalah isteri. Jatuh talak jika disandarkan kepada isteri. Tuan-tuan yang belakang tu sedang melakukan kerja-kerja menegangkan kapet. Daripada pagi tadi tu, sampailah ke malam ni. Dia nak selesaikan malam ni, jadi dia terpaksa kena bekerja juga. Jadi abang tim silakan teruskan kerja.
Yang lain tuan-tuan boleh fokuslah. Tapi dia dekat bahagian muslimat tu, jadi mohon izinlah kepada puan pihak muslimat untuk bagi laluan lah, tak apa, dia tak ganggu insya-Allah. Baik, bila tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah dirahmati Allah Taala, kita tengok dalam bab ni, kita dah sentuh dah bab ni yang lepas, tapi mungkin penjelasan yang kurang jelas. Jatuh talak jika disandarkan kepada mahal. Mahal ini maksudnya adalah isteri. Mim ha lam, mim ha lam. Jatuh talak jika disandarkan talak kepada isteri atau bagi bahagian-bahagian yang berhubung dengannya, seperti 1/4 daripadanya, atau tangannya, atau bulunya, walaupun disyaratkan kepada seurat ataupun kukunya, atau darahnya, atau giginya, dengan jalan berlaku, ini melarat talak kepada juzuk yang tersebut kepada yang baginya. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksudnya ialah adatnya kita kata isteri, saya ceraikan kamu dengan talak satu. Adat itu jatuh talak. Tapi dalam bab ni menyentuh tentang fizikal isteri. Fizikal isteri daripada kepala sampai ke kaki. Walaupun kita sebut kepada isteri kita, contoh kita sebut A sebut kepada isteri dia B, dia kata isteri kepada isteri dia, saya ceraikan tangan awak. Dia tunjuk tangan isteri dia, saya ceraikan tangan awak. Maksudnya sebahagian daripada yang berhubung dengan badan, bulunya, tangannya, bulunya, kukunya, darahnya, giginya, dan jalan yang berlaku yang melarat. Maksudnya daripada atas sampai ke bawah, daripada badan sambung ke kaki sampai ke jari, maksudnya betul jalan dia. Walaupun berkata pada isteri, bercakap kaki, saya ceraikan kamu dengan talak satu. Walaupun katanya begitu, tetap jatuh talak. Itu maksudnya dalam bab ni. Walaupun disebut kepada isteri tu bukan dia isteri, tapi disebut pada kaki isteri, ataupun sebut kepada tangan isteri, ataupun sebut kepada rambut isteri. Rambut awak ni, saya tak suka lah rambut awak ni, saya ceraikan rambut ini dengan talak satu, contoh. Maka tetap jatuh talak. Walaupun sebut kepada fizikal, fizikal isteri, yang apa-apa yang berkaitan dengan isteri, apa-apa yang berhubung dengan tubuh badan fizikal isteri, daripada rambut sampai ke kaki. Faham Itu asasnya macam tu. Baik. Tengok bab yang seterusnya. Nanti kalau ada bab yang seterusnya kita boleh lagi fahamlah insya-Allah. Ini contoh kes depan ni kita dah bicarakan sandaran yang tidak jatuh talak. Macam mana yang dikatakan tidak jatuh talak? Tidak jatuh talak jika disandarkan bukan kepada bahagian isteri, iaitu disandarkan kepada benda-benda yang lebih seperti air liur, atau mani, atau susu, atau peluh, kerana ia bukanlah juzuk yang ini bahagian isteri. Contoh, dia bagi contoh. Seperti kata suami, air liur ataupun air mani ataupun air susu, peluh, itu tertalak. Dia cakap pada isterinya, air liur awak ni saya talakkan kamu, saya talakkan air liur ni dengan talak satu. Maka tidak terjatuh talak, sebab air liur itu dah terpisah daripada isteri. Ataupun apa jugalah, air mani, air peluh, ataupun hingus. Hingus. Apa lagi yang berkaitan, yang terkeluar daripada jasad itu, maknanya tidak dikira lah. Sandaran ni tidak jatuh talak. Yang kerana ia bukan daripada juzuk, bukan daripada bahagian isteri, dia terpisah lah. Walaupun dia milik isteri itu, walaupun milik air liur itu, air peluh itu, tetapi tetap tidak jatuh, dia tidak jatuh talak. Sekiranya suami berkata air peluh isteri, dia kata pada isteri, itu tertalak. Air peluh awak ni talak. Talak satu contoh. Tapi jadi jawapannya tidak jatuh talak. Yang disebutkan tadi fizikal, daripada rambut sampai ke
kaki, itu, ataupun sebahagian, ataupun 1/4, ataupun tangan sahaja atau kaki sahaja, itu yang disebut sebagai jatuh talak. Tapi kalau air liur, air mani yang terpisah daripada badan, makanya tidak jatuh talak. Baik, sandaran yang tidak berhubung dengan isteri. Apa dia ni? Okey, sandaran yang tidak berhubung dengan isteri, jika disandarkan kepada yang tidak berhubung dengan isterinya, tidaklah jatuh talak. Seperti suami berkata kepada isterinya yang kudung tangan kanannya, tangan kanan kamu itu tertalak. Dia cakap kepada tangan isteri dia, tapi tangan isteri dia kudung, tidak jatuh talak kerana juzuk tangan itu tidak berhubung dengannya, dan tiada juzuk yang berlaku talak daripadanya kepada yang bakinya. Dia kata isteri tangan isteri itu kudung. Dia kata tangan kamu ni talak, saya talakkan tangan kamu ini dengan talak satu. Padahal isteri dia kudung, tak ada tangan. So tangan itu tidak jatuh talak, tidaklah berlaku talak kerana tangannya tiada. Tangan isteri itu tangan isteri itu tiada, ataupun mungkin kakinya tiada, ataupun barangkali rambutnya botak barangkali, kerana sakit ke gugur, cakap pada rambut awak ni saya talak dengan talak satu. Tidak jatuh talak kerana benda itu dah tak ada, ataupun kakinya dah tiada, maka tiada, ataupun jarinya dipotong contohnya, dah tak ada, ataupun di lahir-lahir memang tiada pun jari, maka apabila disebut pada jari, saya talakkan jari ini dengan talak satu, maka tidak terjatuh talak kerana tak ada jari itu, kerana kecacatan. Maknanya tak ada benda yang dihubungkan dengan isteri tadi, tiada apa pun yang dihubungkan dengan isteri. Baik. Itu saja 3 bab yang kita bawa pada malam ni, berkaitan dengan dalam kitab Mat'ul Badrain, berkaitan dengan talak, tetapi talak kepada fizikal, talak kepada rambut isteri, talak kepada tangan isteri, talak kepada kaki isteri, ataupun sebahagian daripada badan dia ini, apabila walaupun disebut fizikal asasnya, fizikal kaki isteri contoh, walaupun talak itu sebut cerai itu kepada kaki isteri, tetap jatuh talaknya. Tu kesimpulan malam ni. Walaupun tersebut kepada tangan isteri, tangan sebut tangan isteri, bukan kepada isteri, kepada tangan isteri, walaupun sebutnya kepada fizikal isteri, tetap jatuh talak kepada isteri tersebut. Itu yang kita maksudkan pada malam ini. Tetapi kalau dia terpisah, ataupun dia kudung, ataupun dia air liur, dia bukan dia ada air peluh, itu bukan daripada sebahagian isteri, maka tidak jatuh talak. Baik, kita tengok kajian kes yang kelima pada malam ini. Kajian kes kelima pada malam ni, ataupun kes mahkamah, dia tak ada berkaitan dengan cerai, tapi satu kes yang berkaitan dengan perkahwinan. Kes nama di sini, kes ni disebut nama penuh, Abdul Halim bin Mak Hashim dan Azila binti Ramli Elais Ismail. Kes ni di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor. Mana kalau Mahkamah Tinggi ni atas daripada Mahkamah Rendah. Okey, pada 2013, April 2013. Mana dah 9 tahun kes ini berlaku. Baik, apa yang dibicarakan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam, daftar nikah poligami. Berkaitan dengan poligami, mana perkahwinan yang berlaku itu perkahwinan poligami. Tapi belum daftar, barangkali kita tengok pernikahan menggunakan wali hakim yang tidak bertauliah. Okey, mana ada lagi kes dalam dalam pernikahan poligami itu, dalam pernikahan itu menggunakan wali hakim yang tidak bertauliah. Kemudian berlaku persetubuhan syubhah. Persetubuhan syubhah. Kemudian mensabitkan nasab anak, dapat anak tuan-tuan. Dari perkahwinan ni dapat anak. Baik, kita nak tengok kes ni. Okey, fakta kes Abdul Halim dan juga Azila, permohonan 1 dan permohonan 2, telah bernikah pada 27 Mac 2005. Kes 2000 bicara 2013.
Kahwin pada 2005. Berapa tahun dah? 12 tahun. 2013, 2015 10 tahun, maknanya 2005, 2013 12 tahun lah. 12 tahun kahwin. Di mana ni? Di Gopeng, Perak. Ni berlaku dalam Malaysia tuan-tuan. Perkahwinan ni berlaku dalam Malaysia. Pernikahan tersebut diwalikan oleh jurunikah yang didakwa oleh pemohon-pemohon sebagai wali hakim yang bernama Mustafa bin Jaafar, dan disaksikan oleh dua orang saksi lelaki yang bernama Abdul Ghani bin Ismail dan Muhammad Ali Mukmin bin Jelani. Maknanya kalau tengok daripada fakta kes ini cukup. Cukup ada pengantin lelaki, pengantin perempuan. Maknanya dalam rukun nikah itu ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali. Tapi wali di sini dia menggunakan wali hakim yang bernama Mustafa bin Jaafar. Kemudian ada saksi dua orang sesaksi lelaki, dan adalah sirah lah, ada lafaz ijab dan kabul. Sebelum pernikahan tersebut, pemohon satu yang lelaki telah mempunyai seorang isteri yang bernama Maizatul binti Marjuki dan telah dikurniakan 2 orang anak. Manakala hasil perkahwinan pemohon satu dan kedua telah mengurniakan 3 orang anak. Lelaki ini, Abdul Halim ni, sebelum dia berkahwin dengan Puan Azila ini, dia telah berkahwin dengan satu perempuan bernama Maizatul, ni isteri yang pertama. Tapi yang bicara ini bukan bicara tentang poligami. Dia nak membicarakan tentang sah ke tak sah nikah. Poligami itu satu bab lah, sebab dia sudah bernikah, dia ada isteri yang pertama. Tapi isu dia sekarang, terus tengok fakta kes. Ini cuma fakta sajalah. Maknanya dalam kes ni dia tahu sebelum lelaki ni pernah kahwin, ada 2 orang anak. Dan perkahwinan yang kedua ni dengan perempuan ni ada 3 orang anak. Pemohon telah memperolehi surat pengesahan sijil pengakuan nikah dari Pejabat Pentadbiran Agama Islam Kampung Gajah Perak. Gopeng kan? Gopeng. Okey. Yang mana surat tersebut menyatakan bahawa surat pengakuan nikah pemohon adalah palsu. Dua ni soalan abaikan adalah palsu dan tidak pernah dikeluarkan oleh mana penolong pendaftar qaryah dalam daerah tersebut. Maknanya perkahwinan pernikahan ini disebutkan sijil yang dikeluarkan, sijil pernikahan atau sijil nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Agama Islam Kampung Gajah ini adalah palsu. Maknanya barangkali juru nikah yang menikahkan pasangan ini adalah bukan juru nikah yang sebenar. Bukan yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Perak. Bukan dilantik oleh Pejabat Agama Islam daerah. Bukan disahkan, bukan diendoskan oleh Tuan Kusultan. Dan sijil yang dikeluarkan juga adalah sijil yang palsu. Sijil palsu. Sebab daripada kat sini pemohon yang mana surat tersebut dinyatakan bahawa surat nikah pemohon adalah palsu. Siapa yang kata palsu kita tak tahu, tapi nak katakan benda tu palsu. Okey. Dalam waktu pernikahan tersebut, pada waktu pernikahan tersebut, pemohon yakin bahawa pernikahan tersebut adalah sah di sisi hukum syarak, dan mereka juga yakin bahawa anak yang telah dilahir daripada pernikahan tersebut boleh dinasabkan kepada pemohon. Oleh yang demikian, pemohon telah membuat permohonan di mahkamah ini bagi mengesahkan pernikahan tersebut dan mensabitkan sah taraf anak-anak hasil pernikahan itu. Pemohon ni ataupun 2 orang yang menikah ni yakin, confident yang perkahwinan itu adalah sah. Sebab cukup syarat tadi. Ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, ada wali, walaupun wali tapi diguna wali hakim, ada saksi dan ada lafaz ijab dan kabul. Dan dia dapat anaknya adalah anak yang sah. Sebab perkahwinan yang sah ini. Jadi, tapi kat sini dan di mahkamah ni sebab dia nak mengesahkan lagi bahawa anaknya adalah anak sah taraf. Diputuskan oleh mahkamah. Okey. Setelah mahkamah menerima permohonan pindaan dan affidavit permohonan 1 dan permohonan 2 dan bertarikh 10 April 2013 dan affidavit permohonan yang bertarikh Oktober 2011, setelah mendengar keterangan lisan pihak-pihak mana mahkamah puas hati menit tersebut,
Mahkamah mensabitkan pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2 pada 27 Mac 2005 adalah pernikahan yang fasid, dan tidak sah mengikut hukum syarak. Maknanya mahkamah putuskan dalam bicara ini perkahwinannya tidak sah. Kata cukup rukun, tapi kenapa tidak sah? Buat kat Malaysia ni, bukan buat dekat luar negara, bukan di Indonesia ke, bukan di Thailand, tapi dibuat di Malaysia. Cukup ni, tapi tak sah. Mengapa? Nanti kita tengok. Apa dia putuskan lagi? Mahkamah memerintahkan agar pernikahan antara pemohon 1 dan 2 difarakkan, dipisahkan mulai daripada hari ini, daripada hari itu. Maknanya daripada hari itu pasangan ini dipisahkan. Dia tak boleh jadi lagi suami isteri, dia tak boleh tinggal bersama. Kemudian persetubuhan antara pemohon 1 dan pemohon 2 selepas pernikahan 27 Mac 2005 adalah persetubuhan yang diragui atau wati' syubah. Maknanya selepas nikah ada persetubuhan, kan dia dapat anak 3 orang, persetubuhan yang berlaku selepas bernikah itu semua adalah diiktiraf sebagai wati' syubhah atau persetubuhan syubhah yang meragukan. Persetubuhan yang meragukan. Persetubuhan terjadi, tapi sebab apa meragukan? Sebab hasil pernikahan yang tidak sah tadi. Okey. Mahkamah mengesahkan anak-anak yang lahir daripada pernikahan tersebut. Ni nama anak dia ada 3 orang, boleh dinasabkan kepada pemohon 1 dan disifatkan sebagai anak sah taraf. Anak dia anak sah taraf lah. Anak dia anak sah taraf. Pernikahan tak sah. Pernikahan tak sah. Tapi anak sah taraf. Boleh dibinkan kepada ayah dia tadi. Boleh dibintikan. Perempuan ada 2 perempuan 1 lelaki. Boleh dibin dan bintikan kepada ayah dia yang nama Abdul Halim tadi. Okey. Baik, kita tengok. Saya ringkas saja. Dia ada hujah-hujah yang penuh, tapi saya ambil yang pentinglah sebagai poin. Asasan penghakiman yang 4 perkara tadi ini, daripada 1 mengapa tak sah, tapi mengapa anak dia jadi sah taraf. Okey. Dalam kes ini, mahkamah merujuk pada afidavit keterangan wali yang menyatakan bahawa wali kepada pemohon 2 iaitu bapa pemohon 2 pada masa pernikahan beliau tidak diberitahu oleh pemohon 1 dan pemohon 2. Maknanya perempuan tadi dia ada wali. Perempuan tadi ada wali. Pada masa pernikahan tersebut berlangsung, wali berada di rumahnya iaitu di Kelantan, sementara pernikahan berlangsung di Gopeng, Perak. Tuan-tuan, ni pernikahan yang berlaku perkahwinan, tetapi wali yang tidak nikahkan. Bapa yang tidak nikahkan pengantin atau anak perempuan dia. Yang menikahkan disebut sebagai wali hakim dalam kurungan tadi, wali hakim. Wali dia masih hidup, masih ada, masih wujud dan duduk di Kelantan. Duduk di Kelantan, ada dalam Malaysia. Mana tuan-tuan boleh bayanglah kenapa pernikahan tadi hakim kata tak sah. Sebab walinya masih ada. Walinya, itu bapa dia tadi, walinya masih hidup lagi. Tapi yang menikahkan anak dia bukan wali dia, tapi menggunakan wali hakim tadi. Baik. Perpindahan wali daripada wali mujbir, tadi ayah dia wali mujbir, kepada wali hakim juga tidak sepatutnya wujud, kerana mahkamah mendapati bahawa sewaktu pernikahan berlangsung, wali mujbir pemohon 2 yang perempuan wali pengantin perempuan masih hidup dan berada di dalam negara ini. Tambahan pula, pernikahan tersebut juga dilangsungkan dalam negara ini. Walaupun jarak di antara Tumpat, Kelantan di mana wali berada dengan Gopeng, Perak di mana pernikahan berlangsung telah melebihi 2 marhalah, iaitu lebih 90 km, namun mahkamah mendapati status juru nikah yang didakwa sebagai wali hakim oleh pemohon-pemohon adalah tidak sah, kerana wali hakim yang dilantik perlulah mendapat tauliah daripada pemerintah atau institusi agama sesebuah negara itu. Ada wali mujbir, ada ayah dia, dan sepatutnya tidak berlaku perpindahan terus daripada wali mujbir ayah dia itu kepada wali hakim. Sebab wali dia masih ada, ayah dia masih ada.
Dalam mazhab Syafi'i, kalau wali itu, wali mujbir itu berada jauh daripada kawasan pengantin perempuan, contohnya lebih daripada dua marhalah, disebut boleh berpindah wali, boleh berpindah wali. Tapi dalam hukum di Malaysia, walaupun walinya berada di Kedah ke, di Kelantan ke, di Johor ke, pengantin perempuan itu berada di Perak ke atau mana, lebih daripada dua marhalah, tetap kena menggunakan wali yang yang ada. Ayah dia lah, sama ada ayah dia bagi persetujuan, kena ayah dia bagi wakalah daripada sana, ataupun ayah dia datang ke sini, wali ke tempat perempuan tu untuk menikahkan anak dia dalam Malaysia. Kecuali lah kalau iklan macam mana? Iklan nak pengesahan wali macam mana iklan? Nak iklan pengesahan wali. Tak dapat kesan. Tu kalau wali tak dapat dikesan, cikgu. Okey, wali dapat dikesan ada cerita lain lah. Tapi ceritanya yang dalam isu ini, walinya ada. Walinya bukannya hilang, walinya ada. Ada di tempat Kelantan, tapi wali tak tahu yang anak dia menikah. Menikah di Perak. Kalau walinya hilang, baru perintah mahkamah untuk cari wali, diiklankan, adalah proses-prosesnya, iklankan apa semua. Sampai satu masa, cukup tempoh, dah iklan, tak muncul juga wali, baru berpindah wali. Ini dalam kes wali yang tak tahu hidup ke mati ke. Biasanya terjadi kebiasaan, kebiasaannya anak angkat perempuan, dia tak tahu ayah dia yang sebenar hidup lagi ataupun telah meninggal dunia. Dia tak tahu. Jadi dia dengar-dengar cerita je, walinya ada dekat Kedah tapi tak tahu kat mana. Contoh, tak tahu hidup lagi ke mati. Jadi mahkamah boleh perintahkan supaya iklankan. Tentang wali tadi. Itu sekiranya walinya tak dapat dikesan. Walau wali tak dapat dikesan, akan berlaku proses macam tu. Cukup satu tempoh, sebulan ke 2 bulan ke, dah cukup tempoh, walinya tidak muncul, baru tukar wali tadi kepada wali hakim. Dalam hal ini sepatutnya tak berlaku, sebab walinya masih ada, walinya masih boleh dihubungi, walinya tahu sepatutnya tahu tentang perkahwinan yang berlaku. Tetapi automatik pula wali ni jadi bertukar wali kepada wali hakim. Sepatutnya tak berlaku. Dan juga tu yang pertama. Yang kedua, status juru nikah itu yang tiba-tiba dapat wali hakim tu, mana dapat pengiktirafan, mana dia dapat pentauliahan. Mungkin dia juru nikah betul, tapi tak semua juru nikah ada tauliah wali raja. Tak semua, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan bernikah di Songkla, di Thailand contohnya, tak semua juru nikah di sana mendapat status boleh mewalikan wali dengan wali hakim. Tidak semua. Ada, kalau dalam Thailand tu saya diberitakan hanya belas saja. Maknanya tak sampai 20, 30 orang. Hanya belas orang saja. 10, 11, 15 orang begitu je. Tak semua juru nikahnya ada status yang layak boleh menikahkan secara wali hakim. Sama juga di Malaysia. Di Malaysia, kalau namanya penolong pendaftar nikah macam saya, confirm tak ada. Kalau Selangor lah, confirm tak ada. Pegawai agama di pejabat agama pun bukan semuanya adanya status wali raja. Hanya yang dilantik saja, yang diperkenankan oleh tuanku saja, yang memegang status tauliah untuk mewakili menjadi wali raja ataupun wali hakim. Bukan semua. Jadi bukan semudah yang disangka. Bila tak ada wali je terus wali hakim. Tidak, bukan semudah itu. Bukan semudah ABC. Wali hakim perlu sahkan ataupun disahkan oleh mahkamah, mahkamah syariah. Berkaitan dengan wali, pindah wali, semuanya kena disahkan oleh mahkamah syariah. Bukan automatik kita yang letak, tetapi mahkamah yang memutuskan. Wali enggan, wali yang tak nak menikahkan anak, wali wali yang hilang kelayakan menjadi wali. Hilang kelayakan menjadi wali, cukup sekadar dokumen. Sebab apa dia hilang jadi wali? Sebab mungkin dia nyanyuk, kan? Dia bukan lumpuh, tuan-tuan. Kalau lumpuh,
dia boleh bercakap, dia boleh kenal anak dia, dia masih jadi wali. Walaupun dia lumpuh, walaupun dia sakit terbaring, tapi dia kenal anak dia, tak apa, boleh jadi wali. Yang tak layak jadi wali kalau dia nyanyuk, hilang ingatan, ataupun dia koma, dia tidak sedar. Memang itu dia hidup tapi dia gugur jadi wali sebab berkaitan keuzuran dia. Itu hanya keluarkan surat saja, baru pindah wali daripada ke wali yang seterusnya. Tapi untuk wali hakim, wali enggan, wali ataupun yang tiada wali, kena disahkan oleh mahkamah syariah. Jadi dalam hal berkaitan dengan wali hakim kena diiktiraf oleh pemerintah. Kalau kita, kena dicadangkan oleh pejabat agama kepada jabatan agama. Jabatan agama keluarkan surat, bawa kepada tuan istana untuk mendapat persetujuan tuanku. Baru tuanku endorse, cop mengesahkan nama-nama ini, boleh disahkan menjadi wali hakim, boleh menjadi memegang status wali raja. Barulah itu tauliah itu ditauliahkan kepada orang-orang yang memegang tauliah. Orang yang pegang tauliah pun bukannya selamanya, dia ada tempoh dia, 3 tahun, 5 tahun. Kemudian dia ada syarat dia, selagi dia memegang jawatan sebagai pegawai yang satu tempat dia tu, baru dia boleh jadi. Kalau dia berpindah tempat kerja ataupun dia telah berhenti kerja, secara automatik gugur status dia sebagai gugur tauliah dia untuk menikahkan pasangan wali hakim. Mana tetap ada syarat yang ketat, tuan-tuan, walaupun dia seorang pejabat awam, pegawai agama di pejabat agama. Jadi wali hakim bukanlah semudah yang kita sangka. Kemudian dalam memutuskan isu ini, mahkamah telah merujuk kitab Fiqh Islami wal Adilatul Qarya wa Zuhaili, menjelaskan bahawa ini dalam bab yang mensabitkan tentang anak-anak dia tu. Kenapa anak dia boleh dinasabkan? Adapun sebab-sebab sabit nasab anak yang di sebelah bapa ialah, pertama, perkahwinan yang sah, yang kedua perkahwinan yang fasid, yang ketiga persetubuhan yang syubhah. Maksudnya kat sini ya tuan-tuan, kalau anak, walaupun anak tu diboleh dilayak menjadi anak sah taraf, anak yang betul, anak yang diboleh bin atau bintikan kepada bapa dia, ada beberapa syarat. Mengikut Wahab Az-Zuhaili kata, yang pertama perkahwinan yang sah. Perkahwinan yang sah lah, yang nikahnya itu betul kan. Yang kedua, boleh juga berlaku perkahwinan yang fasid. Macam tadilah perkahwinan yang fasid ini, perkahwinan yang tak sempurna rukun dia. Yang ketiga, persetubuhan yang syubhah, persetubuhan yang meragukan. Sebab apa meragukan? Sebab perkahwinan ataupun pernikahan yang fasid ini. Sebab apa tuan-tuan fasid ni? Sebab dari segi rukun cukup pengantin lelaki ada, pengantin perempuan pun ada. Pengantin lelaki pun cukup syarat. Syaratnya apa? Dia bukan beristeri 4. Dia bukan beristeri 4. Kalau dia beristeri 4, dia tak boleh kahwin yang kelima. Kemudian yang perempuan dia bukan isteri orang, dia bukan dalam iddah, bukan iddah cerai dan iddah kematian. Kalau macam syarat ini cukup, tak ada masalah. Yang ketiga, wali mesti wali ayah wali yang mujbir, wali kepada anak perempuan dia, yang nasab kepada anak perempuan dia, wali yang sah. Yang 4, mesti ada saksi, orang saksi lelaki. Dan yang kelima adalah lafaz ijab yang kabul. Dalam kes ini, semua rukun nikah dipenuhi kecuali satu je. Apa dia? Wali. Hal wali je yang bermasalah. Hal nombor 1, hal nombor 2, nombor 4, nombor 5, tak ada masalah. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi, ijab kabul, tak ada masalah. Tapi yang bermasalah cuma wali saja. Walinya ada, tapi walinya yang tak menikahkan. Yang menikahkan wali hakim yang tak layak tadi tu yang menikahkan. Jadi itu yang jadikan perkahwinannya itu perkahwinan fasid. Perkahwinan yang tidak sah pernikahan. Dan 4 rukun cukup, tapi satu saja yang tidak sah. Jadi tapi dalam hal berkaitan dengan nasab, sekiranya perkahwinan itu fasid yang saya sebut tadi, 4 nikahnya okey, satu je tak okey, dan berlaku persetubuhan syubhah sebabkan pernikahan yang fasid ini, anak tetap boleh bin atau bintikan kepada ayah dia dengan syarat
perkahwinan yang berlaku, pernikahan yang berlaku dengan anak yang lahir lebih daripada 6 bulan qamariyah. Mesti lebih daripada 6 bulan. Mesti lebih daripada 6 qamariyah, 6 bulan qamariyah. Kalau menikah bulan 1, anak yang lahir mesti bulan 7 ke atas. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Kalau dia lahir bulan 9 lagi bagus. Tetapi boleh dibentikan kepada ayahnya. Asalkan berlaku. Ada rukun nikah ni cuma satu je tak pas, yang lain okey. Satu je tak lulus kan, yang lain semua okey. Begitu dikatakan sebab satu yang tak okey ni, itu perkahwinan yang fasid. Okey, baik. Okey, dalam peruntukan Syekh 114 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Negeri Selangor menentukan bahawa persetubuhan syubhah, jika seorang lelaki melakukan persetubuhan syubhah dengan seorang perempuan dan kemudiannya perempuan itu melahirkan seorang anak dalam tempoh antara 6 bulan qamariyah hingga 4 tahun qamariyah selepas persetubuhan itu, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu. Ini dalam enakmen pun sebut. Dalam enakmen pun sebut, dalam section 114 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, kalau yang saya sebut tadilah, berlaku pernikahan yang fasid tadi, bulan 12, anak yang lahir lepas 6 bulan qamariyah, maknanya lepas 6 bulan hijrah lah, lepas 6 bulan boleh dinasabkan anak itu kepada ayah dia, walaupun perkahwinan itu fasid. Walaupun perkahwinan itu fasid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, secara kesimpulannya kan, perkahwinan mestilah mengikut saluran yang betul. Mengikut saluran yang betul, channel yang betul, asas kepada satu permohonan perkahwinan. Sebab kita ada undang-undang, tuan-tuan, ada undang-undang. Kita memang ada 5 rukun. Dalam syarak ada 5 rukun nikah. Betul. Cukup je 5 rukun nikah ini, nikahnya adalah sah. Betul. Tetapi perlu diingat, dalam negara kita, dalam negeri kita ada undang-undang. Semua perkahwinan orang Islam mesti didaftarkan, mesti kena dapat kebenaran dulu daripada pejabat agama. Siapa-siapa yang nak berkahwin mesti mendapat kebenaran berkahwin daripada pemerintah dulu. Dan siapa-siapa juga nak bercerai pun mesti mendapat kebenaran daripada mahkamah dahulu. Maknanya, tuan-tuan, nikah pun tak boleh sekati. Walaupun kita ada 5 rukun nikah yang kita boleh buat kan, tapi tetap perkahwinan kena daftar dulu, kena ikut salurannya yang betul, kena dapat kebenaran dahulu. Kalau poligami, dapatkan kebenaran mahkamah dahulu. Tak boleh suka-suka hati kita untuk kita melakukan akad nikah. Walaupun kadang-kadang, tuan-tuan, ni dah ada tunang, majlis tunang kan, semua dah cukup ni, saksi ada, wali ada, pengantin yang budak lelaki ada, yang perempuan pun ada. Ini cukup ni, bolehlah kita teruskan akad nikah. Mas kahwin pun dah ada. Terus automatik jadi. Tak boleh, tuan-tuan, sama sekali tak boleh. Kalau dalam undang-undang disebut dengan pernikahan yang tidak mendapat kebenaran berkahwin ini daripada pemerintah, dia dikira sebagai perkahwinan sindiket. Perkahwinan bersedikit. Walaupun dalam negara walaupun dinikahkan oleh walinya yang betul, wali mujbir dia, ada saksi, cukup 5 rukun nikah ni cukup. Tapi kalau berlaku pernikahan tanpa kebenaran pendaftar, tanpa kebenaran pejabat agama, dia akan jadi nikah sindiket. Boleh didakwa. Boleh didakwa pernikahan luar tanpa kebenaran. Ya Pak Haji. Haji Yusuf. Kena nikah semula. Kena nikah semula. Maknanya kena nikah semula ikut saluran yang betul. Kena nikah semula macam biasa. Perkahwinan yang dulu dia tak diiktiraf. Tapi anak masih ada nasab Jadi kuatlah kata memang boleh nikah semula. Memang kena nikah lah, sebab dia pun ada anak. Kena nikah semula. Kena nikah seperti biasa, maknanya dengan cukup rukun nikahnya, dengan mas kahwinnya,
dengan cukup 5 rukun nikah, kena nikah semula. Dalam kes ni lah, kes perkahwinan yang fasid tadi, tak sah ni, tidak sah nikahnya. Baik, maksudnya perkahwinan kena ikut saluran dia. Perkahwin kena kebenaran, nikah cerai juga kena kebenaran. Setiap individu dalam Malaysia ini, dalam negeri ini, mana-mana individu dalam Malaysia ini, dalam negeri ini berkahwin mesti mendapat kebenaran. Sedangkan orang yang bukan Islam pun berkahwin kena didaftarkan. Tapi dia daftar kat JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara. Perkahwinan itu dia baru dapat sijil kahwin. Kita undang-undang kita kena pergi pejabat agama. Barulah dia keluarkan surat surat akuan nikah, SPN, surat pengakuan nikah. Jadi nikah pun kena kebenaran, cerai pun kena kebenaran. Tanpa kebenaran, semuanya adalah salah di sisi undang-undang. Nikahnya sah, cerainya sah, ikut rukun sah, tapi dari segi undang-undangnya adalah salah dan boleh didenda. Faham tuan-tuan? InsyaAllah saya tekankan ni supaya apa? Supaya tuan-tuan faham. Walaupun bendanya simple sahaja, tapi benda ni mungkin tuan-tuan akan jadi rujukan orang muda, orang yang nak berkahwin. Tapi tak tahulah, saya pun dengar cerita memang kena dapat kebenaran. Sehingga siapa tuan-tuan nak rujuk? Mana-mana orang pun nak berkahwin, siapa nak bertanya, kena rujuk juru nikah di tempat dia tinggal. Tuan-tuan mungkin ada anak buah, mungkin ada cucu, bukan di sinilah, di tempat lain. Siapa nak rujuk ni, siapa nak tanya? Tanya juru nikah di tempat dia tinggal. Juru nikah biasanya ada di masjid, cari masjid. Sebab lagi satu, kita pun ada satu bukan nak panggil apa, perbezaan sedikit dari antara negeri-negeri. Antara negeri ada sedikit berbeza. Mana-mana negeri daripada Johor sampai ke Perlis, Sabah, Sarawak ada perbezaan enactment dan sebagainya. Jadi prosedurnya juga adalah berbeza, tapi asasnya sama. Semua permulaan prosedur perkahwinan mesti bermula daripada tempat dia duduk. Walaupun kita lelaki nak bernikah di Sabah contohnya, kita lelaki kita duduk di Selangor nak bernikah di Sabah, tetap kita mendapat kebenaran daripada Selangor dulu. Kita dapat kebenaran daripada Selangor, di tempat kita tinggal, jumpa juru nikah kita tinggal, tempat kita tinggal, dapatkan sokongan, bawa pergi pejabat agama daerah kita, tempat kita tinggal. Macam dekat sini daerah Petaling, pergi daerah Taling, dapatkan surat kebenaran. Barulah surat kebenaran itu hantar ke Sabah, untuk proses di Sabah. Orang perempuan di Sabah, dia nak mohon, dia nak mulakan borang dia tu mula daripada surat kita di Selangor lah. Barulah proses di Sabah, barulah Sabah akan keluar surat kebenaran juga dari untuk perempuan. Baru boleh, dah dapat surat kebenaran, barulah boleh menjalankan akad nikah. Mana asasnya kena rujuk, bukan rujuk internet tuan-tuan. Dia masalah orang muda sekarang ni ialah dia tak nak jumpa juru nikah tempat dia tinggal. Dia tanya kawan, dia cari Google. Bila cari Google, apa maklumat yang dalam Google, dalam internet adalah maklumat yang tidak dikemas kini. Yang pertama. Ataupun yang kedua, maklumatnya yang tidak sama. Sepatutnya dia duduk Selangor, dia kena rujuk yang Selangor. Bukan tapi maklumat dalam Google ini maklumat di Johor ataupun maklumat di Kedah, berbeza. Tak sama prosedur. Ataupun Selangor dengan Kuala Lumpur, walaupun sebelah-sebelah, prosedurnya ada sedikit perbezaan. Kena tahu, kena tahu. Duduk di KL kena tahu prosedur di Selangor. Jadi mana yang tepat? Tepatnya rujuk juru nikah tempat dia tinggal, ataupun rujuk pejabat agama di tempat dia tinggal. Itu yang lebih tepat. Ini sebagai perkongsian, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin fil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.